dibacakan oleh Encik Muhammad Faizal bin Abdul Aziz, Guru Besar Sekolah Kebahasaan Seksyen 7. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal azizul jalil. Sesungguhnya kami pada pagi ini ingin merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Allahumma ya Hakim ya Azim. Sesungguhnya kami berhimpun di sini pagi ini bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Justru berkati pertemuan kami, berkati usaha-usaha kami, ilhamkanlah pada dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas dan keputusan-keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim di kalangan kami, padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Allahumma ya alim wa ya kabir. Jadikanlah kami ya Allah dari kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami ya Allah dari melanggari perintah-Mu. Kurniakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman serta segala kebaikan di dunia pun jua di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Muhammad Faizal bin Abdul Aziz atas pimpinan bacaan doa tadi. Mudah-mudahan kita diberi hidayah dan kekuatan untuk melaksanakan program ini dengan jayanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati, kecemerlangan dan kemenjadian anak-anak adalah aset yang amat bernilai dalam sesebuah sekolah. Dan itu pemufakatan antara guru besar dengan warga pendidik adalah tunjang pemangkin kepada kejayaan dan kecemerlangan sesebuah institusi pendidikan dalam usaha menjana modal insan yang berdaya saing ketika melayari bahtera kehidupan yang semakin mencabar ini. Perkongsian ilmu, kerjasama dan komitmen yang dicurahkan amat penting dalam usaha melahirkan murid yang berketerampilan bukan sahaja dalam bidang akademik, kurikulum bahkan sosial diri yang cemerlang. Hadirin sekalian, majlis pada pagi ini diteruskan dengan menjemput Encik Zaidi bin Salman, pengerusi kumpulan dinamik Zumbangi untuk menyampaikan kata alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Encik Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Musa, Puan Mahasila binti Mahidin, Pegawai SIP Plus PPD Merengat. Yang Berusaha Puan Rozita binti Ahmad, Guru Besar SK Jalan 3, Sekolah Profesor Tinggi. Penceramah jemputan kita khas pada pagi ini. Barisan penolong kanan pentadbiran, barisan penolong kanan petang, setiausaha PBD, setiausaha peperiksaan sekolah di zon Bangi. Tuan-tuan dan perempuan, pada pagi ini kita panjatkan rasa kesyukuran kerana dapat berjumpa secara maya untuk sama-sama kita berkongsi ilmu dalam majlis amal ini. Majlis yang saya rasa kita berkongsi amalan terbaik yang akan disampaikan oleh Puan Rozita. Kita santai-santai lah sedikit kan, tak payahlah nak macam stres sangat. Sebab yang stres tu akan datang pada 4 hari bulan kalau tak silap buka sekolah ni. Kita akan buka sekolah, kalau tak silap akan buka secara muka dan kalau tak silap lah. Jadi kita yang tu kita harus bersedia daripada awal, terutama kepada rakan-rakan guru besar. Maknanya kita dah mulalah
Jadi tak buka. Saya rasa buka saja. Secara bersemuka ni banyak benda yang kita akan kena buat, kena secara operasi secara bersemuka. Nampak mudah tetapi mungkin akan didatangi oleh pihak-pihak tertentu untuk melihat cara kita beroperasi, sebab ada sekolah yang pihak kementerian dah datang pun, terutama sekolah-sekolah yang ada pendidikan khas, untuk melihat secara sekolah operasikan sekolahnya. Jadi pada hari ini kita berkongsi amalan terbaik yang akan disampaikan pentaksiran online yang akan disampaikan oleh Puan Rosita. Saya harapkan perkara ini mungkin kita akan dapat berkongsi dan kita dapat amalkan secara yang mungkin ini adalah antara kalau kita fikirkan balik adalah antara satu cara untuk kita melihat kepada pendigital digital kan, yang kita harus sama-sama sokong, yang kita guna dan kita harus sokong sama-sama insya-Allah. Dan saya percaya bahawa yang berpengalaman di Hulu Langat dan beliau banyak boleh berkongsi, dan saya mintalah juga kepada guru-guru yang lain terutama yang banyak pengalaman dan banyak ilmu untuk berkongsi amalan-amalan terbaik yang lain. Yang ini juga PPD memang syorkan kepada kita untuk ada amalan terbaik untuk sekolah. Jadi mungkin selepas ini ada lagi perancangan yang kita akan buat. Perancangan yang ini adalah kita buat pun adalah sebenarnya dalam seminggu dua ni, dan kita rancang, tetapi ada beberapa perkara yang kita tak dapat bila nak bersemuka, maknanya kita terpaksa buat secara yang berbeza sedikit kan, insyaAllah. Dan saya harapkan juga kepada semua yang pada pagi ini, kalau ada idea, ada apa saja yang kita kongsikan bersama, maklumkan kepada guru besar masing-masing supaya kita bolehlah berkongsi, menjadikan ini sebagai kita punya bekalan di akhir yang berpanjangan yang kita insyaAllah kita akan dapat. Ya, itu saja daripada saya. Dan saya ucapkan terima kasih pada Puan Marsila. Saya tak sangka lah Puan Marsila akan ada hadir pada pagi ini. Tapi saya sangat menghargai Puan Marsila ada bersama. Dan insyaAllah lah kita dengarlah sama-sama. Dan kalau ada apa-apa pertanyaan, saya harapkan Puan Rosita boleh secara terbuka lah kan. Tak payahlah nak bila secara resmi sangat ya. InsyaAllah. Itu saja daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Zaidi bin Salman, Pengerusi Kumpulan Dinamik Zon Bangi atas ucapan itu tadi. Hadirin sekalian, pihak majlis berbesar hati mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas kesudian Encik Zaid Azman bin Zainuddin alias Helmi, Timbalan Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat hadir bagi menyerikan majlis kita pada hari ini. Tibalah masa yang ditunggu-tunggu, marilah kita sama-sama mendengar ucapan dan amanat daripada Encik Zaid Azman bin Zainuddin, alias Helmi, Timbalan Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Tak apa, dia boleh buat dua. Tak dengar. Suara tak ada. Tak ada suara. Mohon maaf Tuan, suara tak ada. Saya kena pergi kedai kan kat mana? RM10 je. Hari ni 300. Tak tahu. Tuan Zai, suara tak ada. Assalamualaikum Tuan Zai. Tuan Zai, suara tak ada. Cek balik suara. Kena call dia tu, kena call dia tu. Dia tak baca chat tu.
Dia terus seronok dia tu. Apa ni? Saya tak on. Saya tak tahu apa dia cakap. Dekat mikrofon dia dah on. Ini rakaman sebenarnya. Boleh tak kita apakan balik? Rakaman ni. Oh, rakaman ni. Siapa yang apa ni? Oh, rakaman. Jadi bukan salah dia lah. Tak salah dia. Jangan salah. Bukan salah ibu mengandung. Jangan risau. Ada masalah teknikal Dengar sebentar. berfungsi pula. Tak apa, saya perbetulkan supaya tidak ada yelah. salah sangka. Ada masalah teknikal sekejap ya. Okey. Sebenarnya tadi nak menipu sikit lah kononnya saya live. Tapi tak apa. Rakaman boleh ulang 2-3 kali pun tak apa saya. Ya, betul. Don't worry. Tuan Zai dia ada program pada pagi ni sebenarnya. Nanti dia bagi tahu nanti. Okey. Zaman dah. Puan Ani mana? Kalau tak boleh diatasi, kita minta apa? Kemudian lah nantilah Puan Masila yang boleh ucap. Cakap sikit. Assalamualaikum. Ni kalau keluar macam ni kenapa Nisa? Boleh cuba mainkan lagi sekali tak? Itu amanat dia banyak tu. Nampak tak serius muka Encik Zai tu? Dia memang sentiasa serius muka dia. Ya. Saya Kita mainkan sekali lagi. okey, mainkan sekali lagi dulu. Okey. Sebab sayang pula kan. Tak dengar juga pun. Abang Ainul nak keluar tu. Oh, itulah tu saya tu. Penat saya onkan, besarkan saya punya mic. Katanya suaranya agak perlahan tapi langsung tak dengar ni. Saya rasa tak perlulah kot pasal memang Jadi macam tak, nanti rakaman ni kita masukkan dekat ni. Dekat kita punya grup. Dekat grup je, kita boleh dengar sendiri-sendiri. nanti kita Setuju. buang masa sikit kan. Buang masa je. Ya, Setuju Puan Rozita pun dah tak sabar tu bagi dia. Saya pula yang disalahkan. Kerana tak sabar. Okey. Puan Marina teruskan. Okey. Hadirin yang dirahmati, sebagaimana sedia maklum, walaupun sekolah telah dibuka, namun usaha ini adalah satu permulaan yang sihat ke arah pendigitalan sekolah. Ujian atau peperiksaan juga adalah salah satu bentuk pentadbiran belajar. PBD boleh dilaksanakan dengan persediaan guru serta kesediaan murid untuk kelas belajar. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan sukacitanya mempersilakan penceramah kita Puan Rozita binti Ahmad untuk menyampaikan perkongsian amalan terbaik pentadbiran secara dalam talian. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Terima kasih Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha, pengerusi KD kami yang disayangi iaitu Cik Zaidi bin Salman, Tuan Zaid Azman bin Zainuddin, iaitu Timbalan Sektor Pembelajaran PBD Hulu Langat, Puan Mashila, Pegawai SIC PBD Hulu Langat, sahabat-sahabat guru besar KD Zon Bangi, pelongkanan pentadbiran, pelongkanan petang, setiausaha perpiasaan, apa lagi penyelaras pentaksiran serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih ya kepada Cik Zaidi selaku pengurusi KD Zon Bangi yang telah mengadakan satu majlis amalan terbaik untuk dikongsi bersama dengan sekolah-sekolah di Zon Bangi. Dan alhamdulillah lah ya kita dapatlah berkongsi, memanjangkan, memperluaskanlah amalan kita ini supaya macam Cik Zaidi cakap tadi, pahala ya, kita mengapakan pahala, kita berkongsi apa yang kita ada dan tuan-tuan nanti boleh tengoklah mungkin boleh direalisasikan, diimplementkan di sekolah masing-masing mengikut kesesuaian sekolah lah ya. Mungkin apa yang saya share ini mungkin tidak sesuai, mungkin sesuai, jadi ambillah mana-mana yang boleh dilaksanakan di sekolah. Dan saya pun hari tu berbincang juga, kita santai-santai je Cik Zaidi ya, sebab saya bincang juga dengan Puan Nohana ni, saya kata sekolah nak buka ni relevan ke lagi kita nak gunakan online peperiksaan ya, tapi kita berkongsi ilmu. Jadi mungkin apabila satu hari nanti sekolah-sekolah kita tak tahu keadaan kita ni tutup ke buka ke, jadi bolehlah kita guna pengetahuan yang kita ada ini untuk melaksanakan pentaksiran. Jadi kita melaksanakan taksiran ni lah ya, pertamanya pada tahun lepas ya SK Jalan 3 telah memulakan langkah untuk melaksanakan pentaksiran yang kita tak dapat laksanakan seperti biasa itu ujian akhir tahun. Jadi kita perlu menilai murid-murid kita yang telah berada dalam PDPR begitu lama. Kita nak tahu tahap murid-murid ini ya. Jadi dengan itulah SK Jalan 3 telah mengambil langkah untuk mengadakan peperiksaan secara online. Dan sebab kita memikirkan ketika itu modul-modul iaitu soalan-soalan peperiksaan yang kita telah beli itu kita tak dapat untuk serahkan kepada ibu bapa, memandangkan Bangi ini red zone juga ya, nak beri pun prosedurnya sangat sukar, kena sanitize soalan-soalan. Daripada situlah lahirnya idea untuk kita mengadakan peperiksaan secara online. Itu yang ada ibu bapa cakap, anak-anak ni, dia kata anak-anak saya ni dah jadi macam level universiti pula mengambil peperiksaan secara online ya. Alhamdulillah ya, amalan terbaik ini juga saya kongsi dapat ada beberapa sekolah juga yang telah pakai cara pelaksanaan pentaksiran online ini, contohnya SK Sarjana Impian 2 dan juga SK Taman Puteri. Tahun lepas juga mereka telah menggunakan peperiksaan secara online. Jadi mungkin selepas ini ya Zon Bangi ya, kita boleh sama-samalah mencemblangkan sebagaimana moto pengurusi kita itu mencemerlang mendahului ya. Zon Bangi adalah mencemerlang dan mendahului zon-zon lain. Jadi inilah dia barisan kami, itu terdiri daripada AJK yang melaksanakan pentaksiran online ni. Pertamanya sekolah-sekolah kenalah membentuk satu jawatankuasa yang terdiri daripada guru besar sendiri, penolakan petang, penolakan pentadbiran, XU peperiksaan yang sangat memain peranan di sini, penyelaras Google Classroom ya, penyelaras PPD ya, dan beberapa guru-guru ICT ya di bawah unit ICT juga untuk merealisasikan program ini. Dan okey, bagaimana mula-mula kami nak buat ni? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti tengok senario sekolah kita, budaya kita. Ya, kita mesti mendapat maklum balas daripada ibu bapa, penjaga dan guru-guru dulu sebelum kita nak melaksanakan pentaksiran ini. Sebab nanti kita tidak mahu ada timbul isu-isu seperti
saya tak ada laptop, saya tak ada itu, saya tak ada ini, kami tak ada internet, kami ada data ya. Jadi kita kena tahu situasi sekolah kita macam mana, bagaimana murid-murid kita, bagaimana mereka boleh menerima atau tidak pentaksiran secara online ini. Sebab alhamdulillah ya, SK Jalan 3 ini kita memang melaksanakan pembelajaran secara online iaitu Google Meet sejak mula lagi pandemik pada bulan Mac. Ya, waktu bulan Mac tu je bila waktu cuti sekolah tu kita sudah berbincang, kita dah setkan macam mana kita nak meneruskan akademik pembelajaran murid-murid di SK Jalan 3. Jadi kita dah melalui beberapa fasa ya, dan kita dah tengok, dan ini dah dapatan dia daripada Google Classroom yang kami dapat ya, Google Form yang kami sebarkan melalui guru-guru kelas, di mana di sini kekangan seperti tiada data, maaf ya saya nak tanya, ada tak dapat presentation? Kenapa tak ada? Tiada Puan Rizita. Ha? Nampak. Kenapa tak ada? Tak ada. Kena pin slide tu. Sebab tadi kan you all kena, Dekat saya ada presentation tapi saya kena pin. macam mana saya nak pin tu? You all so nampak kan presentation ya? Tak ada. Kenapa tak ada? Dia tak bergerak pun. Dia masih Presentation lagi tak slide bergerak. pertama. Bisa. Cara Lisa buat. Dia gerak tu sebenarnya, tapi you all yang tak nampak. Dia tak gerak. Okay. Ada. Okay? Baru slide kedua. Okay. Lepas tu dia lambat sikit. Okay, ini dia ya adalah respon daripada kami dapat daripada Google Form ya. Daripada kat sini kita tiada internet ni masalah kita hanya 8.2%. Ya, tiada kemudahan peranti atau laptop kita sangat kecil. Kat sini kalau kita tengok data, masalah utama adalah kekangan masa di mana ibu bapa tidak dapat monitor anak-anak di rumah ketika pembelajaran PDPR ataupun peperiksaan. Jadi daripada sinilah kami tambah baik dengan kerjasama PIBG, mana ada murid-murid yang tidak memiliki peranti ya ataupun data. PIBG ada memberi sumbangan lah macam laptop dia bagi kumpul dana dan beri kepada murid-murid, dan inilah untuk bantuan ni bagi terus ya laptop ini. Okay, kita kena buat survey dulu ya. Ini data maklum balas ya. Apakah penggunaan yang banyak digunakan oleh murid-murid? Itu Google Classroom adalah paling tinggi di sini 94.7%. Jadi bila dah sekolah-sekolah dah dapat data, barulah kita move ya ke next step, iaitu kita buat satu sistem sokongan dalam pelaksanaan PDPR dan juga untuk pentaksiran ni. So untuk memudahkan kita melaksanakan pentaksiran supaya apa saja maklumat ya seperti link, soalan-soalan kita perlu letakkan dalam satu diketumpulkan satu site ya yang kita panggil sejati one stop center. So everything kat sini ya yang kita ada kurikulum pentaksiran, kurikulum hal ehwal murid dan berbagai-bagai lagi lah ya. Jadi senang untuk kita murid dan juga guru untuk akses. So kita ada one stop center ni ada dua bahagian, satu untuk guru, satu untuk murid. So untuk murid ni maknanya ibu bapa dia boleh tengok kat situ ya apa semua link dan juga slip peperiksaan yang kita share, sebab masa kita ada pentaksiran tu SAPS tak ada kan, semua dah tutup kan. Jadi so macam mana kita nak bagi pada ibu bapa pengetahuan tentang pencapaian atau tahap anak-anak mereka. Jadi dengan adanya one stop center inilah ya kita dapat berkongsi dengan murid-murid. Kenapa ada satu lagi one stop center untuk guru? Sebab kita ada perkara-perkara yang kita tidak boleh share dengan ibu bapa ataupun murid-murid ya. Contohnya kita kat situ ada juga untuk 3P ya, macam apa ni,
PSO, ya, kita ada PSO kat situ. Jadi ada benda-benda yang bank soalan, jadi kita tak boleh share dekat orang lain. So kena ada dua lah, ya, satu untuk public, satu untuk memang untuk dalaman. Okey, inilah dia ya yang kita gunakan dalam One Stop Center. Okey, bagaimananya pentafsiran PDPR Bilik Darjah dilaksanakan. Okey, next. Okey, tekan link. Sebab dia slideshow. Itu dah ya? Boleh tapi saya Tu. tapi saya kena share lah. Saya nak share. Dia. Sekejap ya. Kena share. Kena tutup dulu ke apa? Mun itulah sebab saya tak pun ada kat sini. Share lah. Stop dulu. Bila nak share tu mestilah ada buka tak balik. Dia tak boleh buka di ni. Ni je. Ni. Ni slideshow. Tekan. Alah, sorry ya. Sebab saya nak pergi ke satu site, saya nak tunjukkan apa yang ada dalam One Stop Center. Kenapa besar tu? Relax dah, janganlah gelabah. Okey. Okey ya. Sementara kita menunggu untuk saya punya untuk tunjukkan One Stop Center, ada apa persoalan tak setakat ini? Nisa copy link tu, Nisa buka Google, paste kat Google, tak payah guna PowerPoint. Cuba tengok boleh tak? Lepas tu share entire screen. Ni teknikal pada jauh, sorry ya puan. Dia dah buat apa yang Aisyah cakap tu. Tak jadi dia tak boleh nak ni. Oh ya ke? Okay. Tengok ada tak? Tak nampak. Okay. Ada puan. Teruskan dah tu. Ada. Okay. Baik. Okay, ini dia perkongsian alam terbaik pentadbiran atas talian. Baik, ini dia. Baik. Nanti kita turunkan ya. Baik, turun. Dalam ni, pertamanya bila kita nak buat pentaksiran tu, kita ada panduan lah ya. Apakah panduan pelaksanaan minggu pentaksiran yang kita jalankan. Kami dah buat 2 kali ya. Tahun lepas kita buat akhir tahun. Yang itu kita buat secara berpusat. Maknanya kita memang buat satu jadual pentaksiran ya, exam pada minggu itu kita dah setkan pukul 8 hingga hingga petang ya, kita bagi masa sebab masa tu kita kan baru lagi, jadi kita tak tahu apa masalah, jadi pepesaan tu kita memang bagi masa yang panjang, kita tak ikut 1 jam. Dan bila buat pepesaan macam tu kita kata betul ke budak ni ya, biasa dia tak dapat A pun, dia dapat B, tapi tiba-tiba kita buat online dia dapat A. So kita rasa macam ragu-ragu dengan keputusan tersebut. Sebab kenapa? Sebab kita bagi masa yang panjang. Sebab kita takut ya, nanti tak boleh masuk lah ya, tak ada data lah, tiba-tiba hang lah. Jadi itu sebabnya kita tak ikut sangat format masa tu. Kalau patutnya bahasa Melayu contohnya 1 jam, kita bagi 2 jam gitu ya. Dan bila kita buat pentaksiran pada bulan 8 hari tu ya, dah selesai, dah ada data pun ya. Jadi kita memang ikut betul-betul format. Kalau bahasa Melayu tu 1 jam, kita akan buat 1 jam. So kita ada penambahbaikan ya, sebab kita memang kena try error, kita tengok kita buat ni okey tak ya, apa masalah. So kita akan perbaiki. Pertamanya bila kita buat peperiksaan tu, kita akan ambil kehadiran, kita share ya dalam chat tu
link kehadiran. Jadi murid-murid semua akan hadirlah ya, akan masuk dalam link itu untuk nyatakan kehadiran mereka. Ya, kita tak share link itu di grup WhatsApp ke, Tele ke, sebab kita tak nak nanti yang tak hadir pun kata dia hadir. Ya, jadi kita letak kat link. Jadi murid-murid perlu mengambil perhatian mengenai minggu pentaksiran dan arahan di WhatsApp, Telegram, GC kelas masing-masing. Jadi sebarang masalah ketidakhadiran sila maklum pada guru mata pelajaran terlibat. Jadi kita bagi peluang, katalah murid tu sebab sekarang ni mungkin ada yang kena kuarantin, ada yang positif kan. Jadi kita beri peluang tapi dia kena maklum pada kita, ibu bapa cakap anak saya tak dapat nak buat exam minggu ni, so kita nama-nama ini kita akan buat di waktu yang lain. Ya. Jadi medium pentaksiran kita adalah pemantauan pentaksiran melalui medium platform Google Meet. Dia macam cikgu mengajar juga ya, kita beri Google Form peperiksaan itu, kita share link tersebut di Google Meet. Ya, jadi murid-murid kena bersedialah lebih awal 5 atau 10 minit sebelum itu kenalah berada di depan cikgu akan check lah ya, buka kamera ya, mesti ya, jadi mutekan mikrofon ya, jadi sekiranya ada masalah kamera boleh maklum pada guru mata pelajaran. Mungkin kita akan hadapi ada murid kata saya tak boleh buka kamera, nanti kalau saya buka kamera nanti saya terus left ya sebab data. Jadi benda ni memang kita dah tahu rutin bila masa kita PDPR tu, murid ini memang ada masalah seperti itu. Dalam pengetahuan kita, ibu bapa pun dah bagi tahu kita ya, yang mereka ni ada masalah kamera rosak ke. So jangan ada masa peksa tu berkata oh saya tak ada saya ada masalah, ada kamera rosak. Itu kita curigalah ya. Jadi waktu dia on kamera kita boleh nampak lah, kita akan maklumkan okey murid-murid clearkan meja kat depan tu, tidak ada apa-apa buku ataupun ibu bapa yang ada di sisi, supaya kita boleh nampak perjalanan murid-murid itu melaksanakan peperiksaan memang dia yang buat ya, tanpa bantuan lah. Tapi kalau ada yang selit-selit tu, itu di luar jangkaan kita lah, kita nak buat macam mana ya, sebab kita memang tak ada di depan dia lagi kan. Jadi murid-murid kita akan maklumkan tak boleh bawa buku kertas risalah, ingatkan dosa pahala, ingatkan nilai-nilai murni, jangan menipu nanti apa semua, kita nasihatkan dia ya. Jangan buat dokumen lain. Jadi jawablah peperiksaan ini dengan tulus dan jujur ya, dan kita share di situlah Google Form. Kita ikut format juga. Kalau peperiksaan tu ada dua paper 1, paper 2 kita buat secara penulisan. Dia ada cara dia ya. Saya rasa cikgu semua tahu yang itu ya, macam kalau kertas satu kita gunakan dia macam kita quiz, dia jawab, dia terus dapat jawapan kan. Yang mudahnya kalau kita guna ni, cikgu tak susah mana nak tanda ya. Sebab bila murid dah jawab, kita terus automatik kita dapat dia punya result tu untuk paper 1 tu, terus dapat dalam kita punya respon lah ya. Berapa dapat, Ali dapat berapa, Adi dapat berapa, terus kita dapat. Cikgu dah mudah. Cuma bila penulisan itu dia ada cara, sebab kita kena baca, go through dan kita tengok, kita bagi markah terus ya, kat situ ada. Sebab kan bila kita buat Google Form tu, dia kan ada jual multiple choice ya, short answer, long answer kan. Jadi kita boleh pilih di situ ya, kalau memerlukan jawapan subjektif ya, yang boleh tulisan panjang. Jadi cikgu kena tahulah di Google Form tu kita nak guna yang mana. Okey, soalan-soalan yang ditadbirkan tadi, kita dah ketua panitia, dia briefing, dia dah setkan apa soalan-soalan, siapa yang nak buat. So guru mata pelajaran tadi bila dia dah siap ya, kertas-kertas jawapan tadi, dia terus share link ya, dia akan beri link ini kepada ketua panitia ya. Semua dia collect, ketua panitia collect link-link ini, dan link ini akan diserahkan kepada SU peperiksaan. So klik sini. Okey, kita tengok sini macam mana soalan, bentuk soalannya. Okey, ni ya, contohnya.
Tak ada pun. Okey, contohnya bahasa pahaman ya, Datin Syazizwani ni dia beri link, kita buka link tu dan kita boleh nampak lah soalan-soalan semua dikumpulkan di sini. Dia orang tak nampak. Okey. Tak nampak ya? Tak ada. Okey, turun dah. Okey, selepas itu ya, bila dah apabila markah-markah ini apabila link-link ni dah di-share, nanti waktu mata pelajaran ya, kita buat jadual, kita tak buat lagi macam dulu berpusat. Jadi cikgu ni dia takbir peperiksaan ikut waktu masa dia. Ya. Jadi katalah dia hari ini ajar 5R, dia buat 5R dulu, besok dia buat masuk 5 topes, dia ajarlah 5 topes dahulu. Okey. Baik, bila pentaksiran semua kita kumpulkan soalan-soalan di sini sebab kita tak nak kalau ada apa-apa masalah pada hari itu ya, kita tak dapat nak cari soalan, nak beri soalan atau nak share soalan pada guru-guru yang berkenaan ya. Jadi kita masukkanlah kat sini, atas sikit. Ni. Apa benda ni, tajuk ni tak nampak. Okey, pengisian markah. Bila dah habis ya, guru kena isi markah-markah dalam satu tapak di sini. Saya tak tahulah, saya nak share kat sini tapi you all tak boleh nampak. Kita dah klik kat sini tapi dia tak keluar kat sini ya. Tak nampak? You all tak nampak? Tak ada. Okey, saya tak payah share lah yang itu ya. Jadi kita isi ada satu tapak, guru mata pelajaran akan masuklah BN dapat apa, BR dapat apa, semualah mata pelajaran yang ada di sekolah tu kita masukkan kat situ. Kemudian markah-markah itu semua nanti akan masuk dalam, terus auto masuk dalam slip pentaksiran ya, dan kemudian nanti parents akan boleh tengok melalui one stop center yang saya cakap tadi, yang public untuk murid dan untuk parents, dia akan dapat tengoklah pencapaian dia melalui slip ini. Okey, kalau pentaksiran untuk murid-murid tak satu ya, kita buat macam ni lah contohnya. Murid-murid ini ya, ini sebab kita kalau pentaksiran tak satu kita ada cara lisan ya, kita ada cara tulisan ya, dan ini adalah satu-satu je contoh tentang pentaksiran yang dilaksanakan oleh. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hadi bin Hidayah. Saya dari kelas 1 Emerald. Okey, jadi cikgu boleh tengok ya. Stop. Syair 3 sahabat. Hi everyone, my name is Nick Ezakai from White Emerald. Today I'd like to tell you about my hobby. I have a lot of hobbies, but my favorite one is reading. I love to read, and I read all sorts of books. Science fiction, storybooks, picture books, comics, interior design magazines, and a lot more. These are the books that I've just read. The Ship of Shadows. Okey, tengok ini makmal ya, untuk saintis muda ya, di makmal eksperimen. Assalamualaikum, nama saya Aidil Safina. Saya kelas 1 barang-barang yang perlukan 2 keping roti, air dan ziplock. Lemparkan ziplock A dan B. Lanjutkan air pada 2 keping roti. Masukkan sekeping roti di dalam ziplock. Sikit je Nisa. Adik lain pula. DPJ ya. Tengok bawah, tak payah lagi dah. Okey. Ya, ini adalah rekod perkembangan murid untuk tak satu yang diisi. Nanti dia akan juga keluar slip ya untuk parent-parent untuk lihat ya. Jadi ya,
pengisian untuk PPD, kita boleh tengok contoh pendidikan jasmani salah satunya. Ini dia bentuk-bentuk soalan ya. Kita ada juga yang macam tahun 3 kita ada juga buat pentadsiran secara tulisan. Macam inilah contohnya, dia buat soalan-soalan ya, kena letak email ya, kelas apa. Ni soalan dia. Okey, tengok ya, ini untuk PJ. Bawah sampai habis. Lisa, mana Lisa? Tadi kan keluar. Dekat sini tak keluar. Ni. Bawah lagi bawah. Okey ya, ini dia bahan-bahan pentadsiran yang murid tunjuklah secara sama ada video ataupun gambar-gambar. Bawah. Okey. Bagaimana ya kita nak membimbing murid atau guru ya untuk melaksanakan peperiksaan ini. Jadi kami menyediakan video-video ya, cara-cara nak jawab soalan, cara-cara nak upload soalan untuk guru dan juga untuk murid ya. Bawah lagi. Okey. Ini dia pentadsiran, markah pentadsiran kami akan masuklah tahun 4, tahun 5, tahun 6, kemudian peperiksaan akhir tahun. Okey. Saya akan share nanti buka sebab saya ni ada masalah tak boleh nak tunjuk ya, tapi saya tak puas hati kalau saya tak dapat tunjuk ya. Tak komplit ilmu tu nak bagi. Nanti saya akan tunjuk juga sekali lalu di akhir nanti. Alright. Okey, lagi tak bawah. Beda. Okey. Inilah antaranya ya dalam one stop center tu bagaimana kami mentadbir peperiksaan ya. Okey, pasti saya akan minta tolonglah penyelaras ya. Penyelaras untuk bantu kita ya bagaimana untuk tunjukkan tuan-tuan dan perempuan. Bawah. Okey. Okey. Inilah dia antaranya nota dalam rangka kerja diberi guna platform Google Classroom ya. Ini music ya, macam mana dia melaksanakan pentadsiran. Next. Okey, itu secara praktikal nyanyian lagu rakyat ya, untuk music ya. Next. Yang ini dia pentadsiran seperti seni, sejarah ya, yang kita kumpul. Saya ambil sikit-sikit lah untuk saya masukkan dalam PowerPoint. Okey, ini dia adalah pendidikan muzik punya pentadsiran. Okey, next. Ini dia lagi. Right. Muzik ni dia kadang-kadang dia ada satu pentadsiran dari segi mendengar ya, ataupun menyanyi ataupun recorder, jadi kita boleh buat semasa Google Meet itu secara video ataupun secara live online. Okay. Baik, untuk yang murid-murid yang ada bermasalah ya, tak ada peranti, tak ada laptop ya, budak P40. Kalau tahun lepas kami memang hantar soalan-soalan ni delivery. Ya, orang bukan delivery food aja, orang delivery soalan ya. Kita hantar ke rumah, pastikan dia terima dan dia buat, dan nanti kita collect pula soalan-soalan tersebut. Jadi kami tak ramai ya, dalam berapa orang adalah dalam 3 atau 5 orang saja. Tapi tahun ini bila kita buat peperiksaan bulan Ogos itu, kita tak ada lagi nak delivery sebab mungkin dah dekat 2 tahun. Ibu bapa, murid-murid pun sudah bersedia, dah fasih menggunakan sistem ya, Google Classroom, Google Meet semua, dan mereka semua dah ada laptop, ada tab, atau sekurang-kurangnya mereka ada handphone. Jadi kita tak ada dah buat delivery ya, jadi semuanya menjawab secara online. Ya, cuma kalau kita buat pun kita repeat sebab ada murid yang ada masalah kesihatan. Inilah contohnya pentadsiran PTPR pendidikan muzik ya. Di mana murid kita multiple choice lah ya dipilih. Tapi murid mesti letak email lah, email. Kita hanya menggunakan MOE saja ya, kita memang tak benarkan langsung
ya, tak benarkan langsung menggunakan ID selain daripada ID MOE. Sebab kita senang nak trace murid, kita tak nak mereka menggunakan ID-ID Gmail ibu bapa ataupun apa saja ya. Jadi mesti gunakan MOE. Okey, inilah dia pendidikan muzik dan sejarah. Kita ada tapak-tapak kita dalam One Stop Center. Okey, inilah salah contohnya ya yang saya nak tunjuk tadi, tapak-tapak markah yang kita masuk ya. Ada tahap 1, ada PPD untuk tahap 2. Di samping kita buat ujian, kita lupa kita PPD pun kita kena buat juga. So kita pun ada tapak tersebut. Jadi parents akan dapat satu yang ujian yang macam formal selalu kita buat, satu adalah melalui PPD ya, yang TP-TP yang kita perlu maklumkan ya, supaya ibu bapa juga tahu tahap perkembangan anak-anak mereka ya. Okey. Okey, ini dah slip pentaksiran. Ibu bapa boleh menyemak dan mencetak keputusan pentaksiran PDPR di website ya. Sekolah yang merangkai subjek teras dan elektif. Kita tidak membezakan kata kita tumpu pada teras saja. Elektif tak payah. Tak ya, kat Ganjil 3 elektif ke teras ke semua mesti dijalankan mengikut di SKP, RPT yang ditetapkan oleh kementerian, mengikut minit ya, minimum setahun, berapa jam setahun, kita follow yang itu ya, ketetapan dasar ketetapan KPM tu kita ikut, dan kita tidak membezakan teras atau elektif. Jadi kalau elektif tu kata seminggu 2 kalilah dia melaksanakan pengajaran secara online, dan perlu juga melaksanakan pentaksiran ya. Dan mereka dapatlah, ibu bapa akan dapat 13 subjek tu semua adalah, ini contoh ya, yang murid akan dapatlah ya, keputusan-keputusan peperiksaan yang mereka telah lalui di samping dengan PPD ya, slip PPD yang mereka telah lalui bersama guru sepanjang tahun. Okey. Kemudian kita ada juga bagi CJ perhargaan ya kepada yang telah mencapai ya, di samping aktif dalam Google Classroom, aktif dalam kehadiran ya, kehadiran dia bagus, dan ada feedback masa kita mengajar ya. Kita tak nak murid kita diam saja, kita saja bercakap kan, dia tutup kamera, kita tak tahu apa dia buat di belakang. Jadi kita beri galakan dengan sijil-sijil ini supaya murid dapat rasa seronok lah untuk belajar ya, sebab kita lama sangat dengan PDPR ni, murid mula dah kata lemau kan. Jadi kita bagilah satu inisiatif supaya murid-murid kita gembira. Dan daripada itu juga, daripada PDPR ni, selain daripada kita bagi CJ kehadiran, kita bagi CJ kehadiran terbaik untuk kelas, dan kita bagi satu special surprise present ya, kita hantar ke rumah. Katalah ya, kelas yang terbaik, murid yang terbaik, dah kita berapa bulan kita dah tengok konsisten dialah yang terbaik, maka unit bimbingan dan kaunseling ya, kita akan hantar contohnya kita bagi food panda, kita hantar KFC ke, kita hantar kek ke, muffin ke, apalah, bagi dia seronok. Yang itu adalah pencapaian akhir nanti. Kita akan nilai melalui sijil kehadiran ya, sijil pelibatan murid dalam kelas. So kita berilah peragahan ya, selain pada kita nak bagi sijil setiap minggu ya, kita bagi murid terbaik, kelas terbaik, kemudian overall kita akan bagi surprise ya, satu hadiah yang surprise. Okey, habis ya. Right, nanti Moon kat sini ada, Moon tolong share yang One Stop Center tu, kita tunjukkan One Stop Center pada rakan-rakan. Boleh Puan. Ya, okey. Sebab tadi kat sini memang tak boleh nak gerak. Dua-dua dah berat, banyak sangat benda letak dalam ni. Okey, silakan Moon tolong presentkan, tunjuk One Stop Center yang saya tak boleh nak klik tadi. Alright, yang ini dia ya. Perkongsian tadi saya dah share, tunjuk yang tadi. Okey. Ini pertama ya, kita punya proses tadi ya, apa pengubah soalan, apa peranan dia, membina soalan, lepas tu membuat penetapan jawapan ya, berapa markah nak bagi dalam multiple choice tu. Okey, soalan ni nak bagi berapa, 2, 4, kita bincang ya. Kemudian soalan link tadi yang kita dah buat tadi kan, saya kata tadi serah pada KP.
Okey, KP akan semak. Ya, semak soalan itu macam biasalah kan, kita ada semakkan daripada KP, semakkan daripada pelongkanan pentadbiran, ya, dia semak tengok okey, soalan you ni relevan, boleh diteruskan, ya. Jadi bila dah okey, KP akan beri link tersebut kepada SU peperiksaan, ya. Jadi dah membuat ketetapan dan berkongsi soalan kepada semua mata pelajaran, kepada KP dan juga kepada SU, ya. Jadi guru mata pelajaran dia mesti membuat duplikasi soalan, dia mesti duplicate. Dah buat satu soalan Google Form tadi dia duplicate sebab dia nak bagi kepada kawan-kawan yang mengajar mata pelajaran yang sama, ya. Kemudian mengurus soalan pentaksiran sendiri, maknanya kita buat soalan itu semasa waktu pelajaran kita, ya, waktu kita, ya. Kemudian membuat tetapan mengikut kesesuaian masa pentaksiran. So kita tak ada lagi dah ikut formal jadual seperti bagaimana kami buat tahun lepas, ya. Jadi lebih senang kalau cikgu yang takbir dan cikgu tahu dan cikgu kenal murid dia, ya, dia boleh monitor dengan membuka kamera semasa ujian dilaksanakan. Kemudian memberi soalan pentaksiran kepada murid-murid, iaitu, ya, di chat tadi kita kongsi link. Pertamanya bagi link kehadiran dulu, murid dah isi kehadiran, kemudian kita beri link ujian, ya, pentaksiran tadi kita bagi link dan murid jawablah, ya, sebagaimana masa yang telah ditetapkan, ya. Dan tugas kita membuat penandaan dan semaklah tengok, mungkin ada kesilapan ke, ya, kat di situ tengok. Tapi kalau kertas satu memang tak ada masalah sebab dia auto, ya. Dia auto, cikgu terus dah dapat, kalau cikgu letak situ markah 100, dapatlah tu nama siapa, alif ke apa, semua dapatlah markah, dah ada, ya. Kemudian cuma yang untuk kertas 2 tu cikgu kena semak. Cikgu kena baca oral, cikgu tak boleh nak circle-circle macam selalu cikgu buat macam karangan tu, ya. Tengok, baca sekali lalu, baca tengok, cikgu bagilah markah, nak bagi 10, nak bagi berapa. Nanti bila bincang, ya, tentang ejaan ke, mungkin ada salah tata bahasa, itu bincang dalam waktu kelas PDPR nanti, ya. Kemudian setelah membuat semakan, isi tapak markah, ya, tadi saya tunjuk dia ada markah, so semua guru mata pelajaran isi markah, ya. Right, okay Mun? Okay, ini dia saya dah share tadi, right. Okay, di bank soalan, cuba klik di sini, tengok. Okey. Boleh. Okey, tengok sini. Bagi satu contoh macam mana kami membuat soalan pemahaman. Boleh tak link? Dia boleh buat. Semalam dia tunjuk saya. Okey, ini dah contoh-contoh soalan dia. So cikgu decide lah nak buat berapa soalan, 50 soalan. Kat tepi tu kita ada markah lah, ya. Ni contoh-contoh soalan. Alright. Kita tunjukkan penulisan. Okey. Nampak itu kat situ kan, murid akan dapat type lah jawapan-jawapan dia, kita dah set dah berapa markah kita nak bagi, ya. Dia akan jawab di sini. Kita ikut format, ya, ikut format format UPSR juga, ya, walaupun UPSR tak ada, kita ikut juga yang tu. Buat ulasan, ya. Okey. Dan murid-murid submit lah. Submit, ya, submit. Masa submit tu kita
Kita tengok dan kita terus boleh klik kat situ beri markah ya. Alright. Ada nak tengok contoh lain lagi? Cikgu ada nak tengok contoh lain lagi tak? Kalau tak ada kita pergi naik tempat lain pula. Okey, tu bank soalan dia. Kita kumpulkan semua soalan-soalan di bank soalan. Okey, tahun 4 pengisian markah. Okey, dah selesai. Semak, cikgu masuk dalam tapak. Ni tapak ya. Ni tapak. Okey, kita terus dapat. Kita lepas tu kita buat postmortem juga ya. Kita di sini panggil D2D ya. Kita buat juga postmortem tentang pentaksiran ini ya. Kita bukan setakat buat periksa tu habis ya. Kita buat postmortem pula ya. Apa tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan selepas itu ya. Jadi sekarang ni kan cikgu kan, bila kita buka kamera, kita buat ikut masa cikgu, dia lebih telus lah jawapan tu. Memang kita bila dia tengok markah tu, memang tu lah budak ni memang selalu dapat macam ni, budak ni pandai, memanglah selalu dapat. Kita akan tengok lah, macam tahun lepas saya buat tu secara berpusat bila parent pun duk tanya kan, macam mana ni nanti masalah internet lah apalah, saya tak boleh nak jawab. So tu yang kita bagi masa panjang. Bila kita bagi masa panjang, okeylah ada ruang pula dia banyaklah kan untuk nak tulis, nak apa semua, dia tak ikut format. Jadi markah tu bila kita tengok, budak ni tak pernah dapat A, tiba-tiba dapat A. Kita akan rasa macam tu lah. Mak dia tolong ke apa ke, kita akan meragui ya. Jadi kalau kali ni kita tak, sebab kita dah cakap dah, kita tak nak ada apa-apa atas meja, kita tak nak ada orang tolong. Kalau kita nampak tu ya, macam saya pun saya ngajar moral ya, saya nampak ada parent ke apa kat situ, saya akan cakap minta maaf puan, jangan ganggu, jangan tolong ya. Sebab kita nak tahu murid kita ni macam mana pencapaiannya. Jadi tak perlulah ada penipuan di situ. So tadi boleh mencelah tak sekejap. Saya nak tanya. Maknanya pentaksiran tu kita buat pada hari yang berlainan ikut jadual waktu kelas tersebut ke? Ya. Kalau bahasa Melayu katalah kalau tahun 3A buat hari Senin, tahun 3B buat hari Selasa, macam tu ke? Ya. Macam tu Non, sebab masa dulu saya buat macam ni, 8 hingga 9 BM. So maknanya kalau katalah waktu tu cikgu BM tu dia masuk 5 pearl kan, dia lah masuk. So 5R, 5S tu sebab dia masa serentak, siapa nak jaga? So orang lain jaga kan. So kat situ kita bagi dia masa panjang, jadi kita rasa macam kita tak puas lah. Jadi sekarang kita buat ya, untuk penambahbaikan kita buat ikut mata pelajaran, ikut jadual kita. Dalam jadual waktu itu kalau Ainun masuk masa tu pukul 8, 5R buat takbir masa tu, esok masuk 5T, buatlah 5T. Macam tu. Cikgu pun lagi suka. Cikgu suka yang cara proses gini, jadi kita nampak keputusan pun lebih baik kan. Jadi kita ikut itu, ikut jadual. Bukan jadual kita buat jadual perpisahan. Okay, thank you. Betul kan? Dian, faham kan? Faham. Cuma maknanya kalau kita buat soalan penulisan tu dalam Google Form, memang muat maknanya memang boleh ni. Boleh ya. Boleh. Okay. Kita ikut format UPSR betul ya. Memang kita kalau siapa belum pernah buat benda ni, dia akan jadi masalah. Tapi sebab kita dah mula tahun lepas, jadi macam diorang dah pandai buat benda, murid kita pun dah pandai kan nak jawab, jadi tak ada masalah, memang muat ya. Rupanya kalau kita explore kat Google Form tu ada macam-macam bukan setakat kuis saja, ada macam inilah kita kena explore kan kegunaan-gunaannya. Okey, ini slip lah ya. Tadi pun saya dah tunjuk contoh slip. Dah habis, sudah masuk markah ya, kita akan dapat slip dan parents boleh print out lah keputusan anak masing-masing, baik daripada pentaksiran PBD ke tahap-tahap TP mereka yang mereka nak tahu juga, tu pun dia dapat, ini pun juga dia dapat. So dua lah ya. Dia print sendirilah, kita tak adalah provide macam dulu-dulu lagi. Okay Mun?
Okay, yang ni dah tadi dah tengok yang ini. Ini dah PBD tadi. Alright. Ini pun ada juga, ada yang buat yang tadi yang cari harta karun tadi kan. Itu adalah taksiran tahap 1 tu ya. Yang ini. Soalan-soalan dia tengok cikgu-cikgu pun dia dah, sebab dia dah lama dah PDPR kan, dia pun dah pakar cantik ya soalan-soalan yang dibuat lah. Alright. Ini dia. PPD ya. Tak 1, tak 2. Kita isi juga. So kalau sekolah-sekolah dia kena memang ada satu pusat pengumpulan data-data ini ya, supaya senang pengurusan kita. Kita pun senang nak pantau ya, pentadbir senang nak pantau. Dan ini adalah peranan unit ICT lah bersama dengan penyelaras Google Classroom ya. Puan Munirah ni adalah penyelaras untuk Google Classroom disamping dengan Puan Siti Fatimah. Ini dia. Kita bagi panduan lah, tengok macam mana nak buat. Sini sebenarnya dia ada suara ni ya, tapi tak dengar suara kat sini. Dia ada bagi panduan lah nak buat apa, tekan yang mana, kita bagi tutorial. Ya, nanti cikgu kita akan buat benda yang salah ataupun dia akan susah lah dia sebab dia tak pandai kan. Jadi kita bagi panduan dahulu macam nak buat. Dia tak ada bunyi pun, tak dengar pun bunyi. Sama macam Tuan Zai tadi bercakap pun tak dengar. Tak dengar Puan? Tak ada dengar suara. Tak apa, nanti tak apa, saya boleh nanti kita share nanti macam mana panduan-panduan ni nak buat. Alright, ini cara-cara. So the next tu yang tu. Satu lagi benda dia keluar. Kena macam satu lagi nak tanya boleh tak? Kalau misalnya kan keputusan peksa tu, so maknanya semua parent boleh tengok keputusan orang lain ke dia boleh tengok keputusan anak dia je? Tak dengar lah tak? sorry. Tak, dia tak boleh tengok keputusan anak orang lain. Sebab bila dia nak akses slip tu dia mesti masuk ID MOE anak dia. Dia tak tahu ID anak orang lain kan, kalau dia tahu dia boleh tengok lah. Maknanya dia bukan tengok pada, dia bukan dapat link tu. Takut kalau misal dia tengok link tu dia ubah markah ke apa je. Tak, dia tak boleh. Maknanya dia dapat tengok markah anak dia saja. Ya.
Sebab dia nak tengok akses tu dia mesti menggunakan ID MOE. Okay. Thank you. Ini dia cara perkongsian macam mana nak share ya. Okey, ada masalah situ Mun. Internet. Dia tengok dia dah stuck situ kan. Okey. Ini ada video-video yang kita perlu share pada murid dan juga pada guru ya. Yang ini untuk guru lah. Okey lah. Kalau tak boleh tu memang tak boleh, tadi saya pun nak try nak share tadi pun. Alright. Apa internet saya lag sikit. Sekejap. Masalah teknik. Ini saya lagi boleh download. Tanya soalan kot. Sesi soalan soal jawab. Boleh. Tapi kebanyakan dah tunjuk dah tadi. Tinggal yang itu nak tunjuk video macam mana nak share ya. Share soalan. Sebab kita everything kita akan masuk dalam Google Drive kita lah ya. Okay. Salah jawab macam ni. Saya ambil dia. Tak, dia tak sihat. Oh, kaki. Lepas tu dia Puan Menira nak datang tolong saya kat sini tapi dia sebenarnya sakit kaki tu. Dia tak sihat. Dia sakit kaki, lepas tu panggil lah minyak semalam. Dia tak boleh jalan. Gaut lah. Gaut. Muda lagi dah gaut. Bukan saya. Bukan kau. Dah muda lagi kan dah sakit lutut je tadi. Muda lagi dah sakit lutut. Bukan je lagi kan. Lepas tu dia kata tak apa, dia present pada jauh je. Sebab site tu adalah dia adalah adminnya ya, jadi itu yang saya perlukan dia buka apa semua ya. Tak apa, kalau video tu nanti saya sharekan dalam grup kita lah KDZ ni ya. Nanti boleh share pada cikgu kalau nak macam mana nak buat soalan, macam mana nak share soalan link tu dalam grup ya. Tak apa Mun, kalau tak boleh yang itu. Saya rasa sekarang saya cuba share kot kalau nak tengok. Tak apa, tak tengok, biar Mun saja. Sebab dia MBDA yang boleh buka benda tu. Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak tunjuk, saya nak share cara macam mana cikgu nak kongsi soalan cikgu pada cikgu-cikgu lain. Cikgu sebagai penggubah soalan pada cikgu-cikgu lain. Okey. So langkah pertama cikgu dah buat katakan ni Google Form soalan lah ujian Ogos ni.
Okey, untuk backup eloklah kalau cikgu copy dulu Cikgu copy yang asal ni. Kita buat satu kopi salinan supaya apabila kita bagi dekat kawan-kawan kita, takut kawan-kawan kita terdelete kan. Jadi kita soalan dah tak ada. Okey. Jadi kita make a copy dulu. Okey, kita nak selamat, kita make a copy. Right. Okey, ni copy ujian Ogos. Copy of ujian Ogos. Yang copy ni lah kita bagi dekat kawan-kawan kita kan. Kita namakan dia lah. Okey, kita rename. Okey. Ujian Ogos, katakan subjek matematik. Kita letaklah matematik tahun 4 contoh. Okey. So, okey. So ini yang ni kita nak bagi dekat kawan-kawan kita. Yang ni yang kita punya asal. Kita bagi kat anak murid kita lah. Dan kita nanti saya tunjuk. Okey, cara kita nak share dengan kawan-kawan kita. Kita klik kanan. Kita pilih butang share. Okey. Okey, kita pilih kawan-kawan kita. Contohnya Mira. Okey. Saya nak kongsi. Lagi kita nak tambah Puteri. Okey. Lagi saya nak tambah Ismail. Dan saya nak tambah seorang lagi, Mazliza. Okey. Kita klik kat situ, Mazliza, klik. Okey, pastikan dia sebagai editor dan kita tekan send. Okey, ini cara untuk share kepada kawan-kawan kita yang lain supaya kawan-kawan kita pun boleh pergi Google Form ni dekat murid dia masa exam nanti. Seterusnya, tadi sekolah dah share dengan saya kan soalan. Jadi saya pun buka drive dan saya tengoklah di bahagian share with me. Okey. Kita tengok apa yang telah dikongsikan pada saya. Drive ni dia lambat sikit. Okey. Okey, nampak tu? Sekolah Kebangsaan Jalan 3 ni kongsi dengan saya ujian Ogos Matematik tahun 4. Okey. Saya yang terima soalan, saya akan buat benda yang sama juga. Saya klik kanan. Saya make a copy. Kita copy juga. Okey, apabila kita copy, dia akan pergi kepada drive. Dia akan masuk dalam drive. Ini share with me kan? Okey, ni drive. Kita show file location. Dia dah pergi, nampak ni. Dia dah masuk dalam my drive. Okey. Nanti dia akan pergi terus. Dia akan pergi terus pada copy of ujian yang kita copy tadi. Okey, kat satu folder, new folder. Kita letak kat sini ialah ujian Ogos. Okey, sebab saya mengajar lebih daripada satu kelas kan. Okey, so kita buat satu folder supaya dia lebih teratur. Okey dah. Okey, so kita masukkan dalam folder tadi, nak drag pun boleh. Tapi terlalu jauh kan? Terlalu jauh. Jadi kita klik kanan. Okey, kita klik kanan, kita move tu. Kita nak gerakkan dia, kita move tu. Okey, kita move tu. Okey, kat mana kita nak move tu tadi? Ujian Ogos kan? Okey, kita cari ujian Ogos. Ni. Okey, kita klik sini anak panah. Okey, move here. Okey. Okey, dia lambat sikit Okey. Okey, dia dah gerakkan ujian Ogos Okey, ni ujian Ogos Okey, kita buka. Okey, dah ada kat sini. Okey, memandangkan kita ada banyak kelas. Contohnya saya ada 3 kelas. Okey, contoh saya ada 3 kelas. Jadi kita copy lagi. Kerja kita copy je. Okey, make a copy 3 kelas kan. Buat siap 3. Okey, dah 2. Kita copy lagi. Kerja copy je.
Okey, dah ada 3. Dia akan jadi copy of copy of copy of copy of copy. Lagi banyak copy, lagi banyaklah copy of tu. Okey, jadi so kita rename lah. Kita tukarlah nama. Okey, kita rename, kita letak apa? Kelas apa? Matematik tahun 4. Okey. Matematik tahun 4 top S contoh. Alright, dah. Yang ni pula kita rename. Okey, drive ni dia memang lambat sikit Okey, rename lagi. Okey, kita buang copy of 4 apa? Sapphire. Okey, 4 Sapphire. Okey, dan terakhir katakan apa? Kita buang. Okey, 4 Ruby. Okey, 3 kelas. Alright, sekarang dah ada dah kelas Ruby, Sapphire, Topaz. Jadi, kenapa kita buat asing? Kita buat asing supaya cikgu senang. Cikgu tak perlu lagi nak sort kelas ke apa, tak payah. Okey, kita buka part Ruby. Okey, kita buka part Ruby. Okey, ni Google Form dia. Okey, Google Form dia. Alright. Cara cikgu nak bagi pada kelas exam nanti macam biasalah, kita tekan send. Okey, kita tekan send macam biasa, tekan simbol link dan shorten URL, bagi pendek. Dan kita pun copy, lepas tu kita paste pada link semasa meet nanti. Okey. Alright, itu pasal nak share link. Okey, sekarang ni macam mana cikgu nak dapatkan jawapan anak murid cikgu? Cikgu pergilah pada responses. Kalau macam kertas 2 tu kan, responses, cikgu klik ni lah. Create spreadsheet. Okey. Create spreadsheet, nanti cikgu boleh semak lah jawapan kertas 2 ke apa. Kalau kertas 1 kita boleh set markah terus kan. Okey. Itu saja untuk ujian bulan Ogos. Okey. Terima kasih. Itu saja kan Mun? Ada lagi tak yang kita tak share lagi? Mun dah hilang dah tu lah. Ada. Satu lagi video sekejap Okey. Pasal untuk assessment of Cambrian. Saya nak tengok tu. Mana dia ada? Ni. Tak kena. Dia dapat URL saya. Sekarang mana ni? Cara membina soalan ujian kertas objektif dan kertas esei. Saya bagi satu contoh lah. Okey. Yang pertama kita tengok pada setting dia lah. Setting. Pastikan dia adalah quiz lah. Kita jadikan dia quiz. Okey, release grade ni tak semestinya kita ambil letter, tapi saya memang sarankan ambil letter after manual review, sebab kalau kita bagi lepas murid jawab tu murid dapat markah, murid boleh tengok markah, nanti murid akan cuba nak jawab lagi, okey, supaya dia dapat markah lebih tinggi lah. Jadi kita tak nak benda tu berlaku, kita pilih letter lebih selamat. Dia boleh jawab sekali saja. Okay, so yang ni kita set, ini tak buka. Okay, kita tengok responses. Okay, kita collect email. Apabila kita collect email, dia akan keluar dekat soalan tu nantilah.
email. Okay, automatic dia akan keluar. And then kita pilih limit to one response. Sebab kalau dia masuk menggunakan profile MOE, dia jawab masukkan ID MOE dia, jadi dia hanya boleh jawab sekali saja, dia tak boleh ulang banyak kali. Okay, so kita bagi dia limit one response. Kalau kita pilih restrict ni, maksudnya murid tu nak buka Google Form kita, dia mesti gunakan profile MOE saja. Kalau dia buka Gmail, dia tak boleh jawab soalan. Okay, itu terpulang pada masing-masing lah, sama ada nak set hanya profile MOE ataupun profile Gmail pun boleh buka soalan. Okay, terpulang. Okay, jadi kita tengok soalan. Okay, ada nama, kelas. Okay, kita tambah soalan. Okay, soalan pertama, contoh, saya nak masukkan gambar. Okay, soalan nak masukkan gambar. Saya letak dah gambar ni di desktop. Jadi kita import masuk gambar. Okay, so gambar ni kita boleh besarkan ataupun kita nak kecilkan. Terpulang. Okay, option 1 ni kita letak jawapan. Masukkan jawapan, pilihan jawapan. Enter. Kita nak masukkan jawapan. Okay, let's say jawapan dia ialah 3 kg. Dan untuk markah, kita nak bagi satu soalan tu, kita nak letak 2 markah. Okay, so kita klik done. Okay, next kita nak buat soalan kertas 2. Contoh soalan bentuk kertas 2, kita masukkan gambar yang telah kita savekan di mana-mana dokumen ke desktop. Jadi saya letak ke desktop. Contoh soalan. Okay, dah masuk. Soalan dia, tulis 5 ayat lengkap untuk aktiviti yang terdapat dalam gambar. Okay, dah ada soalan kat gambar ni, so cikgu tak payah type lagi lah soalan. Terus saja kita pilih paragraf lah, supaya murid boleh menulis ayat dengan panjang mana yang dia nak. Untuk soalan esei ni kita tak set jawapan, sebab jawapan cikgu kena semak manual. Kita hanya set markah saja. Okay, 10 contohnya, 10 markah kita letak kat sini. Okay, dan kita tekan done. Okay, itu saja untuk pembinaan soalan kertas 1 dan kertas 2. Cara menjawab soalan kertas 2. Okey, langkah pertama, masukkan ID MOE. Contoh, masukkan nama penuh, huruf besar. Okey, kelas, kita pilih kelas. Ini contoh kertas 2. Okey, jadi soalan di atas ni, jadi jawapan kita isi kat bawah ni. Okey, contohnya kita isilah jawapan dia apa. Okey, the land. Okey, contoh alright, murid tu isi macam ni. Alright, so sekarang untuk esei. Okey, untuk penulisan murid kena buat karangan kan.
Jadi murid boleh type di sini, okey, panjang mana dia nak. Okey, kalau dia nak apa ni, jarak perenggan apa ni, nak buat karangan jarak sikit kan. Okey, so dia type lah sepanjang mana yang dia nak. Okey, sampai ke hujung tu. Okey, so dia boleh, nanti dia akan turun ke bawah lah. Macam tu. Alright, macam tu. Okay. Ataupun kalau nak selamat, macam kita boleh sarankan murid type dulu di Microsoft Word karangan yang dia nak jawab, lepas tu dia copy dan paste di sini. Sebab kadang-kadang internet, tiba-tiba internet tak ada kat rumah dia, jadi senanglah dia dah save, type dalam Microsoft Word dan save, and then baru dia paste di Google Form ni. Okay, lepas tu dia dah siap, dia dah yakin nak jawab, dia dah semak semua, so boleh submit lah. Okay, submit. Cara menyemak kertas jawapan murid. Kertas 2. Okey, langkahnya ialah kita buka balik Google Form kita. Okay, kita tengok responses. Okey, macam mana kita nak bagi pemarkahan kepada kertas 2. Kalau kertas 1 tak ada masalah sebab kita dah setting jawapan A, B, C dan markah akan keluar secara automatik murid tu dapat berapa. So kita pergi tengok pada individual. Okey, kita tengok kat sini ada 3 orang murid yang menjawab. Ini murid pertama. Okey, murid pertama, murid kedua dan murid yang ketiga. Okey, macam mana kita nak bagi markah ni yang murid yang tadi jawab Okey, yang ni tak perlu letak point sebab nama kelas. Kita tengok kat sini, dia akan jadi semua salah sebab kita tak set jawapan. Kalau cikgu set jawapan, okey, kemungkinan besar dia akan dapat markah lah kat sini kalau murid tu type dengan betul. Contohnya kalau jawapan tu kita set huruf kecil tapi murid tu tertype huruf besar, dia akan jadi salah. Tapi cikgu boleh bagi markah secara manual. Contohnya katalah soalan ni jawapan dia betul. Okey, cikgu semak, cikgu letaklah jawapan dia 2 markah. Cikgu bagi dia. Okey, yang kedua, katakan cikgu nak bagi dia 2 markah juga. Okey, yang ketiga ni katakan nak bagi 1 markah. Ini 2 markah, cikgu bagi je markah kat murid cikgu. Okey, baca. Katakan ni dapat 2 markah. Okey, ini katakan dapat 10. Ini katakan dapat 23 markah. Okey, macam tu. Lepas tu dia akan tanya kat bawah ni, ada save kan ataupun discard. Kita save lah. Alright, save. Okey, jadi kita tengok semula. Markah dia ialah 44/50. Okey, 44/50. Dan cikgu untuk pergi ke murid yang seterusnya, cikgu tekan ni lah anak panah ni sampai cikgu semak habis. Okey. Jadi kalau tiba-tiba katakan cikgu dah semak sampai 10 orang murid, cikgu dah penat nak rehat, boleh sambung kemudian, nanti dia auto save. Yang cikgu dah semak tu auto save. Lepas tu kalau cikgu nak tengok keseluruhan, nak copy dan nak isi markah, cikgu boleh create spreadsheet ni. Okey. Okey, ni. Ini markah yang murid dah, cikgu dah bagi markah. Macam ni kita tak bagi markah. Saya belum bagi markah. Dapat 43, dapat 44. Okey. Katakan cikgu edit lagi. Cikgu kata, oh, murid ni saya tersalah bagi markah. Okey, katakan cikgu nak edit. Okey, tadi kita tengok markah dia ialah 44. Okey, kita tengok adakah bila kita edit tu markah tu akan berubah. Okey, kita tengok. Okey, katakan yang ni kita bagi dia 2 markah. Save. Jangan lupa save.
Okey, kita tengok adakah markah dia akan berubah? Markah dia dah berubah daripada 44 dia jadi 45. Cikgu ulanglah sampai murid cikgu habis. Kita tanda sampai murid habis satu kelas. Jadi nanti senang kita copy semua markah untuk kita isikan dalam sistem markah lah. Okey, itu saja untuk semak kertas 2. Habis sekarang Mun? Okey, saya rasa itu saja ya yang saya dapat share apa yang terdapat dalam One Stop Center ya, dan bagaimana kami menyediakan soalan dan menguruskan pengurusan pentaksiran itu sebelum itu ya dan selepas. Dan sekian dulu daripada saya. Kalau ada apa-apa soalan, silakan. Ada tak apa-apa nak tanya? Bos nak tanya apa-apa bos? Cuba terfaham dan jelas. Betul. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa pertanyaan, saya serahkan kembali kepada pengurusi Puan Mariana. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Rozita binti Ahmad atas segala perkongsian amalan terbaik pentaksiran secara dalam talian bersama kita sebentar tadi. Hadirin yang dirahmati, link kehadiran telah disediakan dengan ruangan chat. Mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan melengkapkan link tersebut. CJ kehadiran program pada hari ini tidak disertakan. Bagi pengisian SQL program, hadirin diminta mengisi sendiri atau memohon bantuan setiausaha ladap sekolah masing-masing berkaitan program kita pada hari ini. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan sesi penggulungan perkongsian amalan terbaik pentaksiran secara dalam talian oleh Puan Marshila binti Mahathir. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebentar ya, sekejap. Kena tutup pintu dulu. Pakai headset. Okey. Baik, okey. Guru akademik juga. Ada guru apa tu? Okey. Terima kasih Puan Moderator. Boleh dengar ke? Haruslah. Boleh dengar Puan Mariana? Boleh. Okey, alhamdulillah. Dengar. Terima kasih Puan Moderator, Puan Mariana. Okey, yang berbahagia Encik Zaidi bin Salman, Guru Besar SK Lieutenant Adnan, yang berbahagia Puan Rozita Ahmad, Guru Besar SK Jalan 3, guru-guru besar hebat dari Zon Bagi yang turut hadir, guru-guru yang turut hadir bersama, dan tak lupa juga bos saya Encik Zaki Abdul Rahman ya, yang berada bersama-sama kita. Ada dia dekat dalam tu. Okay, Encik Zaki pun ada. Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, terima kasih saya ingin ucapkan atas jemputan dan pengalaman inilah. Okey, sebenarnya tak sangka kena bagi ucapan, tapi sebab ingatkan Cik Zai ada. Okey, tahniah ya kepada Puan Rozita, okey, dan pasukan SK Jalan 3, okey, kerana telah dapat set up satu one stop center, okey, yang saya kira sangat komprehensif dan bermanfaat kepada warga guru dan juga semua ibu bapa, okey, SK Jalan 3. Okey, terima kasih dan tahniah sekali lagi. Okey. Right, bagi menjayakan sesuatu projek seperti ini ya, yang One Stop Center ni sememangnya memerlukan kerjasama dan komitmen dari semua ahli pasukan. Alhamdulillah kita dapat lihat bahawa apa yang diusahakan bersama-sama sudah pun mencapai objektifnya. Betul Puan Rozita?
Betul. ya? Alhamdulillah. Betul. Okey. Right. Mungkin hanya perlu ada perlu dikemaskini dari semasa ke semasa lah sebab portal ni sebab dia portal peperiksaan kan. Pentaksiran. Jadi as time goes by kita kena selalu ada new updates lah dikemaskini. Okay. Right. Bukan saja dari itu dari segi konten tetapi bila kita bercakap tentang dunia ICT ni ya. Okay. Selalu setiap hari akan ada program baru, aplikasi baru, okay, yang akan lahir. Okay, banyak programmers yang akan lahirkan aplikasi baru yang kita kata kadang-kadang macam aplikasi yang sedia ada sekarang ni dengan cepat akan menjadi out of date. Okay, jadi mereka akan bergerak kepada aplikasi baru. Salah satu aplikasi yang saya baru kenal ialah aplikasi ClassKick. Okay, ClassKick yang boleh digunakan dalam PDPR dan juga dalam buat pentaksiran. Okay, saya rasa mungkin ada guru-guru yang telah guna kot aplikasi ClassKick ini. Mungkin kita boleh tanya Encik Ruzaimi kita lah. Okay, Encik Ruzaimi pernah dengar ClassKick? Oh, Encik Ruzaimi. Ya, saya. Encik Ruzaimi. Ada kan ClassKick? Pernah dengar kan ClassKick? Pernah dengar tapi masih belum mencuba lagi. Okey. Saya baru ni dalam mesyuarat panitia saya untuk guru sekolah menengah bahasa Inggeris lah. Kami ada buat sedikit sesi perkongsian dan saya amat memang amazing lah aplikasi tu. Mungkin Cik Ruzaimi boleh dalami, lepas tu boleh buat satu PLC lah untuk zon sekolah-sekolah zon Bangi ni. Okey, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Baik, tak nak panjang-panjang lah. Jadi kepada semua sekolah zon Bangi yang hadir pada hari ini, saya percaya dengan perkongsian amalan baik dari SK Jalan 3 ini, dengan ilmu yang dikongsikan, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun semakin teruja lah untuk mewujudkan one stop center juga, ataupun mungkin dah ada something similar tapi mungkin perlu ada sedikit dengan ilmu yang dikongsikan tu dapatlah idea-idea baru. Okay, saya pastilah memang buat masa ni dengan keadaan kita yang dekat setahun lebih ni dah dalam keadaan PDPR semua-semuanya online, saya agak pastilah mesti setiap sekolah hampir dah ada benda yang lebih kurang sama. Jadi jadi tapi seperti apa yang disebut oleh Puan Rizita tadi, apa yang penting ialah kita kena set up team yang boleh work together lah, satu team yang boleh bekerjasama, ada kepakaran, kaji sumber yang ada, yang sedia ada di sekolah, kaji juga climate sekolah macam mana, dan insyaAllah apa-apa yang kita usahakan insyaAllah dengan dengan terajuk utama sekolah yang hebat-hebat di zon Bangi ni, guru besar hebat di sekolah-sekolah zon Bangi ni, saya pasti program projek macam ni boleh diadakan dengan baiklah di sekolah. Setakat itu sajalah. Terima kasih banyak-banyak lagi sekali. Selamat maju jaya dan terima kasih. Mohon maaf atas apa-apa kesilapan dan kekurangan. Terima kasih. Untuk pengetahuan Puan Nushila, kami dah ada yang ClassKick tu dah ada. Ya bagus. Bagus. Saya tengok menurut kata guru yang buat PLC hari tu dia kata memang salah satu aplikasi yang tidak akan membebankan telefon lah, sebab kita tak perlu download apa-apa dan cara nak menanda pun mudah pada guru. Tapi yang tak seronoknya dia ada 20 assignment aje lah boleh buat, tapi akan ada cara yang tadi saya ada share tadi yang ClassKick tadi, ada kelas untuk tahap 1 ada buat. Okey. Saya terlepas pandang kot tu. Okey Puan, terima kasih. Majlis melangkahkan jutaan terima kasih kepada Puan Mahashila binti Mahathir atas sesi penggulungan perkongsian ilmu tadi. Alhamdulillah, dengan berakhirnya perkongsian ilmu dan juga sesi penggulungan, maka selesailah sudah program kita pada kali ini. Sebelum bersurai, saya mewakili Jawatan Kuasa Pelaksana mengucapkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua ahli jawatan kuasa kumpulan Dinamik Zon Bangi dan juga para peserta yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan majlis kita pada hari ini.
Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Sesungguhnya yang terbaik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kekurangan itu adalah kelemahan saya sendiri. Sebagai mengakhiri majlis, marilah kita sama-sama membaca surah Al-As dan tasbih kifarah. Sekian sahaja program perkongsian ilmu pada hari ini dengan lafaz suci. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama. Terima kasih Puan Rozita. Sama-sama. Jumpa lagi insyaAllah. Nanti kita buat lagi. Terima kasih. Thank you. Puan Naina semua, Puan Okay. Maria, terima kasih semua. Tahniah. Dia kata, dia kan kata tadi, bos kan nak mencemerlangkan dan mendahului. Ya, Zun sentiasa Bahmi mesti mendahului. sentiasa mendahului. Ah, Nanti InsyaAllah. kita mungkin boleh buat sama-sama kan. Kita set untuk Zoom pagi ni. Berpaksiran secara online. Boleh kita boleh sharing. Jadi kita boleh ringankan bebanan untuk buat soalan juga. Nanti kita plan sama-sama. Kalau boleh bersemuka pun lebih baik. Kita jumpa Ya, betul. kanan semua kan. Kita eratkan kita punya apa, dengan penolong kanan, nak jumpa penolong kanan. Ya, sebab kalau saya baca yang fasa 2 tu, kita dah boleh buat yang bersemuka. Ya, insyaAllah boleh. Nanti kita cubalah sama insyaAllah. Okey. Okay. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Hello, Assalamualaikum. Tak. Waalaikumsalam. Terima kasih Ita. Terima kasih tak kan dekat PPV ni dekat Hospital Sedang. Puan Rozita, terima kasih. Sama-sama. Nani ada tu tadi Nani? Nampak ramai-ramai tu? Terima Nani kasih Kak pergi Ita. injection Nani dia. pergi injection anak. Oh, ada vaksin anak? Oh dah dapat. Anak Kak Ita Isnin depan. Sorry tau, tapi saya mengikuti lah, tapi keluar termasuk ikut line. Tak pernah, nanti PM tepi je. Ya. Apa-apa tanya dekat dengan KD tu nanti saya share lah. Okay, Kita boleh buat yang terbaik untuk kita. Betul. Kadang-kadang ini bila kita dengar tu kita dapat idea kan. Ya, betul. Mungkin Joel pun ada idea, boleh kita tambah baik yang untuk jalan 3 juga. Kan? Sebab saya cakap tadi awal-awal tadi kena ikut kesesuaian sekolah kita kan. Mungkin kat sekolah, setengah sekolah tu ada masalah paranti, tak ada. So dia buat macam mana? Ada anak murid saya ada yang pergi cyber cafe pun ada. Betul. Untuk masa nak exam tahun lepas lah. Tapi tahun ni diorang semua dah ada dah paranti ni. Jadi so tak ada masalah. Macam tahun ni nampak lagi cantik lah kan. Ya, tahun ni lagi cantik lah. Tapi bila tahun lepas kan, kita gelak jugalah tengok budak ni tak pernah yang dapat A, tiba-tiba dapat A kan. Jadi kita rasa macam ragu-ragu juga. Sebab tahun lepas kanan ni akak buat memang panjang tau. Ada buka pagi tu akak buka, lepas tu takut ada yang kongsi laptop tu apa kan. Jadi kita buka lagi line tu malam. Kita buka lagi line tu. Jadi kan dia boleh repeat, dia ada ambil masa yang panjang, kita tak ikut 1 jam. Jadi tak asli lah, tapi